Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu ini Ustaz akan meneruskan pembelajaran sesi PDPA kita untuk pelajar-pelajar Ustaz di tahun 5, di mana kita sekarang berada di tajuk unit yang ke-6, iaitu cahaya. Okey, baiklah. Anak-anak murid Ustaz, apakah itu cahaya? Bercerita tentang cahaya. Apakah itu cahaya? Siapa boleh jawab? Cahaya adalah satu bentuk tenaga. Seperti mana yang kita belajar sebelum ini, ada 7 sumber tenaga. Ada 7 sumber tenaga yang mana salah satunya adalah cahaya. Dan juga cahaya ialah matahari merupakan sumber cahaya yang paling utama. Yang kita kena tahu. Bercerita tentang cahaya, di mana subtopik yang pertama kita akan belajar berkaitan cahaya bergerak lurus. Sifat cahaya adalah cahaya akan bergerak lurus dari sumber cahaya. Contohnya, bagi kenderaan, cahaya lampu kereta, seterusnya cahaya lampu tidur dalam bilik, dan cahaya matahari yang menerangi bumi. Baiklah, bagi menambahkan kefahaman anak-anak murid, Ustaz, di sini ada Ustaz sediakan satu video berkaitan cahaya yang bergerak lurus. Marilah sama-sama kita saksikan video tersebut. Ia adalah pagi Sabtunya indah dan Jessie masih lagi tidur. Cahaya matahari mula masuk ke dalam bilik tidur Jessie dan mengejutkannya. Jessie membuka matanya perlahan-lahan. Cahaya daripada matahari membolehkan Jessie dan kita semua melihat kecantikan persekitaran kita. Cahaya adalah satu bentuk tenaga. Kalkulator yang digunakan oleh Jessie untuk membuat kerja rumah juga berfungsi menggunakan cahaya matahari yang kita kenali juga sebagai tenaga suria. Matahari adalah sumber utama cahaya dan tenaga di bumi. Tetapi bagaimanakah cahaya bergerak? Cahaya daripada matahari bergerak lurus melalui udara. Cahaya matahari bergerak dalam semua arah. Setiap jalur cahaya dipanggil sinar cahaya. Sinar cahaya bergerak terus ke mata dalam garis lurus. Apabila Jessie menutup bidai di dalam biliknya, dia tidak dapat melihat pemandangan di luar lagi. Ini adalah kerana cahaya daripada luar tidak dapat melalui bidai tersebut. Cahaya bergerak sangat laju pada kelajuan 300,000 km per saat. Ini bermakna cahaya daripada matahari sampai ke bumi dalam kira-kira 8 minit. Kita teruskan dengan subtopik yang kedua dalam bab cahaya, iaitu kejelasan bayang-bayang. Baiklah, anak-anak murid Ustaz, berkaitan dengan cahaya yang bergerak lurus tadi, apabila ada sesuatu objek yang menghalang cahaya yang bergerak lurus tadi, maka akan timbullah bayang-bayang. Di sini kita akan lihat kejelasan bayang-bayang bergantung kepada 3 jenis objek, yang mana 3 jenis objek tersebut ialah, yang pertama, objek jenis lut sinar, yang kedua, objek jenis lut cahaya, dan yang ketiga, objek jenis legap. Plastik berwarna adalah contoh bagi objek lut cahaya. Yang kedua, plastik jernih merupakan contoh bagi objek lut sinar, dan kayu merupakan contoh bagi objek legap. Dapat difahami dari subtopik kejelasan bayang-bayang ini bahawa yang pertama, objek lut cahaya akan membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Yang kedua, objek lut sinar pula membenarkan keseluruhan cahaya melaluinya. Dan yang ketiga, objek legap langsung tidak membenarkan cahaya melaluinya.
Terusnya ialah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Yang pertama, semakin dekat jarak cahaya dengan objek, maka semakin besar saiz bayang-bayang. Manakala semakin jauh jarak cahaya dengan objek, maka semakin kecil saiz bayang-bayang. Bagi faktor mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Bentuk bayang-bayang terhasil bergantung kepada dari mana sumber cahaya menyuluh objek tersebut. Menambahkan kefahaman anak-anak murid Ustaz, di sini Ustaz ada sediakan video berkaitan menyiasat bayang-bayang. Marilah sama-sama kita saksikan video tersebut. Michael dan keluarganya berada di ruang tamu. Michael dan adiknya ingin membuat satu pertunjukan ringkas kepada ibu bapa mereka. Mereka mematikan lampu dan adiknya mengarahkan lampu suluh ke dinding. Apabila Michael berdiri di hadapan cahaya lampu suluh tersebut, satu imej yang besar lagi gelap muncul di belakangnya. Dia mula membuat bentuk haiwan yang berbeza dengan menggunakan tangannya. Ibu dan bapanya gembira dengan persembahannya itu. Adakah anda tahu apakah nama imej gelap itu dan bagaimana ia terbentuk? Imej berbentuk gelap itu dipanggil bayang-bayang. Bayang-bayang terbentuk apabila satu objek legap menghalang cahaya dari sumber. Objek legap tidak membenarkan cahaya melaluinya. Contoh objek legap adalah badan kita. Cahaya tidak boleh melalui tangan kita. Oleh itu, bayang-bayang terbentuk. Bayang-bayang boleh bertukar saiz. Ini boleh dipengaruhi oleh jarak di antara objek dan sumber cahaya. Apabila sumber cahaya lebih dekat dengan objek, saiz bayang-bayang bertambah. Apabila sumber cahaya lebih jauh dari objek, saiz bayang-bayang berkurang. Faktor lain yang boleh memberi kesan kepada saiz bayang-bayang adalah jarak di antara objek dan skrin. Apabila objek lebih dekat dengan skrin, saiz bayang-bayang berkurang. Apabila objek lebih jauh dari skrin, saiz bayang-bayang bertambah. Bukan sahaja saiz bayang-bayang yang berubah tetapi juga bentuknya. Bentuk bayang-bayang dipengaruhi oleh kedudukan cahaya dan kedudukan objek. Bayang-bayang boleh menjadi panjang, kurus, pendek dan gemuk. InsyaAllah dengan berakhirnya video tersebut tadi, maka berakhirlah sesi pembelajaran PDPA kita pada minggu ini. Dan insyaAllah pembelajaran kita akan Ustaz sambung semula pada minggu yang seterusnya. Moga kita dapat bersama-sama lagi. Dan Ustaz mohon kemaafan jika sepanjang video ini ada kekurangan, kesilapan dan kelemahan. Kerana ini pun baru saja Ustaz belajar buat video. Mudah-mudahan anak-anak murid Ustaz faham apa yang Ustaz sampaikan. Dan jangan lupa buat kerja rumah yang Ustaz berikan. InsyaAllah.